So cikgu nak recall sikit lah ya untuk jadual berkala unsur. So hari ni kita akan bincang latihan jadual berkala unsur. So untuk kertas 1, sebab kita sekarang dalam program Road to SPM 2021 kan. So kamu punya SPM Mac 2022 insyaAllah lah. So kita tengok fasa kita pada 3 Oktober, kita bukan 3, 4 Oktober nanti kamu berada dalam fasa yang ke berapa. Kalau kamu, kita selama fasa yang masih lagi kedua, belum lagilah bersemuka. Kalau kita dah fasa keempat, baru kita boleh start bersemuka. Hai Nabila. Okay, so untuk bab 4 ni, untuk bab 4 ni iaitu jadual berkala unsur. Apa yang kamu perlu tekankan adalah yang pertama sekali sejarah perkembangan jadual berkala unsur. Okay, itu just bacalah saja kan. And then penting kamu kena tahu prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur, iaitu dia berdasarkan pertambahan nombor proton, prinsip penyusunan dia. Kemudian kamu kena tahu apa itu definisi kala, apa itu definisi kumpulan. So kamu kena tahu macam mana nak menentukan kedudukan unsur dalam sesuatu, dalam kumpulan dan juga kala jadual berkala unsur. Kemudian kamu kena tahu serba sedikit tentang unsur kumpulan 18. Kamu kena tahulah unsur kumpulan 18 ni adalah oktet, so dia monoatom. Kegunaan dia apa? Dia tak ada sifat kimia. Sebab apa kumpulan 18 ni tak ada sifat kimia kelas? Siapa tahu? Apa cikgu? Jelas tak suara cikgu? Cikgu takut suara saya tak jelas pula. Tadi saya kurang fokus, maaf. Oh, Dengar okey. suara cikgu. Okey, dengar. Okey. Soalan cikgu, kenapa tadi cikgu kata antara perkara-perkara yang kamu kena faham lah untuk bab 4 ni kan, jadual berkala unsur. So yang first kali kita belajar hari tu tentang unsur kumpulan 18. Okey, kenapa cikgu kata unsur kumpulan 18 ni kamu kena tahu bahawa dia adalah monoatom, kegunaan dia dan dia tiada sifat kimia. Kalau unsur kumpulan lain ada sifat kimia kan, boleh bertindak balas dengan air lah, oksigen lah. Tetapi kenapa unsur kumpulan 18 tak boleh? Siapa Sebab tahu? Dia tak reaktif kan cikgu? Yes, dia tidak reaktif. Kenapa dia tidak reaktif, Alia? Sebab susunan elektron dia kita panggil apa? Dah mencapai Oktet. Saya dah terfikir dah tadi tapi takut salah. Selalu macam ni. Suka sangat takut salah. Janganlah takut salah Okey. So kenapa dia tak ada sifat kimia? Sebab dia tak reaktif. Dia gas yang lengai. Sebab dia punya susunan elektron valence tu telah mencapai susunan elektron yang oktet. Okey. Kemudian kamu belajar tentang unsur dalam kumpulan 1 kan? Okey. So kamu tahu unsur kumpulan 1 ni adalah logam alkali. And then kamu tahu semakin menuruni kumpulan semakin menuruni kumpulan 1 ke ke elektropositifan ataupun kita katakan ke reaktifan kumpulan 1 ni semakin bertambah. So sebab apa? Kamu kena kaitkan dengan saiz atom dia. Kemudian kita belajar tentang sifat fizik kumpulan 1 iaitu ketupatan dia rendah, takat lebur dan takat didih dia rendah. Kemudian dia permukaan dia tu kalau kita lihat masa kita buat eksperimen yang letak-letak dalam air tu, unsur kumpulan 1 dia berwarna kelabu dan berkilat kan. And then dia lembut lah, logam yang lembut. Sebab apa cikgu kata lembut? Sebab kita boleh potong dia guna pisau kan. Sampai ada yang tangan siapa yang terluka tu? Tangan siapa terluka? Anis Tangan Anis. Cikgu ingat tau sampai sekarang. Cuak cikgu. Okey, and then kita belajar tentang sifat kimia kumpulan 1. Kemudian kita belajar tentang unsur kumpulan 17 iaitu halogen kan. Kemudian kita belajar tentang unsur kala 3 dan juga peralihan. So peralihannya dia special lah sikit. Dia ada
ciri-ciri istimewa. So itu je yang kita belajar dalam bab 4. Okey. So hari ni kalau tengok soalan yang saya bagi ni kan. Okey, kejap. Ini cikgu bagi soalan. So ini adalah soalan format kertas 2 bahagian A, B dan juga C. Okay. So bahagian B mungkin tak ada, bahagian C satu sahaja. So soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ni adalah soalan bahagian A. Jadi memandangkan ada yang dah buat, ada yang belum buat. Boleh tak cikgu nak kamu bincang sekejap dalam ahli kumpulan kamu. Kita buat breakout rooms. Okay, kita buat breakout room supaya kamu boleh bincang sikit. So, cikgu akan buat 3 kumpulan. Okay, cikgu akan buat 3 kumpulan. So, kamu bincang dalam ahli kumpulan masing-masing. Cikgu akan bagi masa beberapa minit. Cikgu akan tengok berapa minit masa yang kamu perlukan. 10 minit lama tak? 10 minit saya rasa macam lama. 5 minit pun dah okey dah sebab saya dah buat kan. Sebab dah buat. Okey, macam ni lah sebab kumpulan soalan 3 macam panjang sikit sebab soalan 3 ni adalah soalan format bahagian C kan. Okey, so saya bagi masa dalam 10 minit. Okey, saya akan bagi masa dalam 10 minit. So macam mana kamu nak present? Cikgu nak ajar sekali kamu cara kamu nak present. So kamu boleh snap gambar yang dah buat tu, yang dah set tu, snap gambar. And then tengok siapa yang ada laptop. Kalau laptop ni cikgu rasa mudah sikit lah kamu nak present kan. Mudahlah sikit kamu nak present. So masukkan je gambar tu dalam laptop kamu dan kamu present je. Kamu snap je gambar latihan yang kamu dah buat tu dan kamu present je latihan tersebut. Itu cara yang paling mudah lah. Okay? Kalau ada yang pandai nak tukar kepada PDF bagai semua tu is lagi okay. So depends. Seorang sahaja kamu pilih seorang wakil untuk present dan bincangkan. First kamu bincang dulu soalan tu dalam kumpulan yang cikgu akan agihkan nanti. Kemudian kamu tentukan siapa yang nak present. So yang nak present tu biarlah kawan yang ada laptop okay. Supaya mudah dan talian internet dia pun okey. Yang lain janganlah senyap je. Yang lain kena bantu kawan kamu yang akan present tu nanti. Ataupun seorang papar skrin, seorang lagi nak present pun boleh. Okay, kita buat buku aktiviti sikit supaya tak adalah cikgu seorang je yang bercakap kan. Okay, so jom kita tengok kita ada berapa orang pagi ni. Kita ada, okey, Razi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 orang. So kita tengok berapa orang yang boleh dapat satu kumpulan, lebih kurang 2 orang lah. Cikgu rasa ni 2 ataupun 3 orang. So cikgu akan pecahkan kamu kepada 3 kumpulan. So kumpulan pertama, kamu jawab soalan 1. Kumpulan, macam mana nak tahu kumpulan 1, 2, 3? Kamu tengok room berapa yang kamu dapat. Room 1, kumpulan 1. Room 2, kumpulan 2. Room 3, kumpulan 3. So, room 1 jawab soalan 1. Room 2 jawab soalan 2. Room 3 jawab soalan 3. Boleh ke macam tu? Boleh. Okay. Don't worry, cikgu akan melawat kamu dari bilik ke bilik untuk sebarang bantuan. Okay, ready Cikgu tak kat sini masa dia tak boleh nak ubah lah. Tak boleh nak ubah tu cikgu akan set masa cikgu sedialah. So masa yang diberikan adalah 10 minit. So cikgu dah agihkan. So boleh join group masing-masing.
Okey. Okey. Razi, kenapa tak nak balik bilik utama lagi ni? Okey, untuk yang baru join, tadi kawan-kawan kamu dia tengah ada discussion. Kenapa ya? Kenapa masih ada kawan-kawan yang belum balik ke bilik masing-masing? Tak jumpa jalan pulang. Diorang tak nak balik. Diorang Macam mana sesat ni? kot, tariklah diorang. Kejap. Cikgu tak boleh nak tarik. Kejap cikgu cuba. Okey. Kenapa tak boleh Elisa tak boleh balik. Razi dah jumpa jalan. Razi dah nampak dah jalan. Okey, Ismahani dah balik dah. Elisa ni lagi masih sangkut ni. Macam mana nak buat dengan Elisa ni? Sekejap, cikgu join kejap breakout room 1 nak minta Alisa balik ke bilik. Okey, so semua dah balik kan? Kita tengok kejap. Okey, dah ada yang tambah ni. Okey, Razi pun dah balik. Haris tadi sempat tak masuk group 3? Sempat tak masuk room 3 tadi? Tak sempat. Okey. Cikgu. Ya, Isma. Tadi saya masuk breakout room 3, lepas tu ahli kumpulan saya tak balik lagi. Tak siap lagi. Dia tak balik lagi? Belum. Danish dengan Alia kan? Ya. Mana dia orang bertiga ni? Dia orang dah Sebab tak hilang siap lah pula. lagi. So saya balik dulu. Kejap cikgu tengok ahli kumpulan 3 ni. Tak ada. Dekat cikgu punya dah tak ada dah. Mana ahli kumpulan 3 ni? Cikgu dah close semua. Tapi cikgu tak tahu kenapa. Ni Alia dah balik. Dah habis discuss dah Alia? Belum lagi sebenarnya cikgu. Oh ya ke? Okey, tak apalah. Kita terus ke perbincangan. Nanti mana bahagian yang tak sempat tu kita sama-sama bincang. Okey? Danish ada. Okey, Danish pun dah masuk. Okey, cikgu nak minta masa dalam 2 minit. Cikgu nak ke tandas sekejap Kejap je. Cikgu mic. Sorry, gue lupa pula nak on mic. Okey, kita bincang soalan nombor 1. Okey. Sorry, cikgu lupa. Ahli kumpulan 1 nak share screen kan? Tapi belum siap lagi cikgu, nak letak dalam file. Okey, tak apa. Kalau macam tu cikgu share screen tapi ahli kumpulan 1 bantu cikgu untuk terangkan jawapan. Boleh? Okey. Cikgu tak share screen rupanya.
Okey, boleh nampakkan paparan cikgu? Boleh. Okey, so ahli kumpulan 1, tolong bacakan soalan. Raja 1 menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala unsur Q, R, U, W, X, Y dan Z tidak mewakili simbol sebenar unsur-unsur berkenaan. Dengan menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam jadual berkala unsur pada Raja 1, jawab soalan berikut. A. Apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Okey, so soalan tanya apakah prinsip asas? Okey, so cikgu garis dekat prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. So satu markah je. So apa jawapannya? Pertambahan nombor proton. Yes, very good. Pertambahan nombor kena eja bagi lengkap pertambahan nombor proton. So yang lain boleh semak jawapan. Kalau kamu ada yang kamu rasa cikgu betul ke jawapan tu? Okey, kamu boleh utarakan supaya kita boleh bincang bersama-sama. Okey, good. Thank you kumpulan 1. Seterusnya dah mana habis lagi kan? Okey, seterusnya soalan B. Masih ada lagi kumpulan 1 Okey, kumpulan 1. Lengkapkan ayat berikut. 1. Laju menegak dalam jadual berkala unsur dinamakan sebagai kumpulan. Okey, good. Kumpulan. Kedua, Okey. baris mengufuk dalam jadual berkala unsur dinamakan sebagai kala. Okey, kalau betul cikgu tanda macam ni Alright, very good. Seterusnya soalan C. Unsur yang mana adalah logam reaktif? Jawapan saya Q. Jawapan kamu adalah Q. D. Q. Q, okey. Kita tengok sikit Q. Logam reaktif adalah Q. Okey, betul. Q sebab dia adalah kumpulan 1. Seterusnya, Unsur yang manakah digunakan untuk mengisi mentol elektrik? Jawapan saya Z. Z. Sekejap, cikgu nak tengok kertas soalan cikgu. Okey, Z betul sebab Z adalah unsur kumpulan 18. Okey, unsur kumpulan 18 sebabnya biasanya unsur kumpulan 18 yang digunakan untuk mengisi gas yang digunakan untuk mengisi mentol elektrik. Okey, seterusnya soalan 1E. Nyatakan unsur yang membentuk oksida bersifat amphoteric. Okey, bersifat amphoteric. The answer is X. X. Betul tak? X. X adalah aluminium kan? So dia akan membentuk aluminium oksida. So betul lah tu. Jawapannya adalah unsur X. Okay, very good. Next. Susun Q, R, W, X, Y dan Z mengikut tertib pertambahan saiz atom. U, Okay, so U, R, R, Q, Q, Z, Z, W, W, X. X, Y. Cikgu, yang W tu Y. Y. Okay, U, R, Q, Z, Y, X. Betul ke? U tak ada kan? U ke W? W W. W sebab U tak ada di situ. Okay. Betul tak kelas? Ada tak yang tak tahu macam mana kita nak susun
susunan unsur-unsur ni dalam tertib penambahan saiz nombor atom. Macam mana kita nak susun? Kita nak tengok apa the first thing? Okay. Kita nak tengok apa? Yang pertama sekali. First kita tengok color. Okay, kita tengok kalau color semakin besar color dia, semakin besarlah saiz atom dia. Betul? Yang kedua, kita lihat apa? Kalau dia color yang sama, kita nak tengok apa? Kumpulan. Okey. Ataupun dia macam ni. Cikgu ringkaskan. Okey, ni ke bawah. Okey. So first ni adalah kumpulan. Okey. Kalau dia kumpulan yang sama, jadi semakin dia menuruni kumpulan, semakin bertambah saiz. Okey, semakin bertambah saiz atom. Okey, maknanya kalau semakin ke bawah tu, semakin menuruni kumpulan, skala dia bertambah kan? Okey. Tapi problem kita sekarang, kalau unsur-unsur tu berada dalam skala yang sama. Macam satu tu skala 3 je semua. Satu tu skala 2 je semua. So macam mana kita nak tengok? Okey, so kita tengok semakin, okey ni kalau untuk skala Okey, semakin ke kanan, okey, semakin bertambah saiz atom. Sebab apa semakin ke kanan, semakin bertambah saiz atom? Sebab jejari atom itu semakin berkurang. Okey, daya antara nukleus dengan elektron valen tu semakin lemah. Jadi, daya antara nukleus dengan dengan elektron valen tu semakin lemah. Jadi dia punya dia susah dia nak mengecut kan. That's why saiz atom tu semakin bertambah. Okey, so kalau kita tengok unsur-unsur ni, cuba kita tengok balik. Okey. So ada Q, diminta QRW, okey, diminta QRW X, Y, Z. Antara skala 2 dan skala 3. So kita selesaikan dulu, kita susun dulu untuk skala kedua. So skala kedua, dari kiri ke kanan, saiz semakin berkurang. Cikgu rasa cikgu tersalah tulis lah kat sini tadi. Sekejap sorry. Ini bukan saiz semakin bertambah, saiz semakin berkurang. Cikgu dah tersalah tulis kat sini. Okey, saiz semakin berkurang. Okey. Jadi kalau kita susun pertambahan, jadi yang paling kecil adalah apa? W lah kan, betul? W, R, Q. W, R, Q. Kemudian baru kita tengok skala 3. So kita ambil daripada hujung. Okey, iaitu Z, Y dan X. Boleh tak yang kurang faham untuk penyusunan saiz atom ni? Okay, kalau faham, cuba angkat komen, cuba type dekat ruangan komen 1. Okay, very good. Okay. So, ramai yang boleh faham yang tak faham tu nanti boleh stay lah after class untuk tanya cikgu macam mana nak fahamkan. Okay, soalan G. Kumpulan 1, tolong continue your presentation. Kumpulan G. Tuliskan susunan elektron bagi atom R. 24. Ion X 28. Okay, very good. 24, 28.
8. Kenapa 28? Sebab sini ion So kalau ion mesti susunan elektron valence dia dah octet atau duplet stabil sebab dia dah menerima atau mendermakan elektron. Okey, seterusnya tulis formula ion bagi W. W tu dia duduk dekat kumpulan berapa tu? 17 kan? So apa formula ion bagi W? W atasnya negatif. Okey, W negatif. Okey, seterusnya soalan I. Okey, tolong bacakan soalan ahli kumpulan 1. Nikel terkenal sebagai mantin untuk tindak balas penghidrogenan dalam pembuatan majlis. Nyatakan unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan nikel. Jawapan saya U. Okey, jawapan kamu apa? U. U. Okey, U ni kumpulan berapa? U kumpulan peralihan. Betul lah, sebab apa? Sebab unsur peralihan yang mempunyai ciri-ciri istimewa yang dijadikan sebagai mangkin. Ni pun betul-betul dan betul. Okey, seterusnya soalan 1 IJ. Apabila unsur Y bertindak balas dengan air, larutan yang menukarkan kertas litmus biru kepada merah terbentuk. Tuliskan persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas tersebut. Y2 Okey, Y2 tambah H2O tambah H2O menghasilkan HY menghasilkan HY. tambah HOY. Wow, very good. Betul Okey, iaitu disebabkan unsur Y itu adalah kumpulan 17, jadi dia mesti dalam keadaan atom. That's why kawan kita dia tulis Y2. Very good. And dia bertindak balas dengan air. Sebab dekat sini bertindak balas dengan air. So dia akan menghasilkan asid Y. HY tu dalam keadaan larutan yang berasid. So that's why dia boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah. So ini pun sama juga dalam larutan berasid. Okey, so sini dia boleh dapat 2 markah. 2 markah tu adalah bahan dan hasil betul. Kemudian dia seimbangkan persamaan. So kat sini kalau kita lihat persamaan ni automatik dah balance kan. Y2 sebelah kanan pun Y2, H2 sebelah kanan, sebelah kiri pun ada 2 H dan O pun balance. Okay, very good. Next kita lihat soalan K. Unsur W dan unsur Y bertindak balas dengan ferrum Fe membentuk ferrum 3 halida iaitu pepejar berwarna perang. Mengapakah kedua-dua unsur ini mempunyai sifat kimia yang sama? Unsur Y dan unsur W dan unsur Y mempunyai elektron valence yang sama. Okay, very good. So bila dia mempunyai elektron valence yang sama, dia mempunyai dia berada pada kumpulan yang sama. Okay, kita katakan unsur W dan unsur Y mempunyai elektron valence yang sama. Baguslah kalau jawab macam ni. Tak susah hati cikgu. Okey, soalan 1L. Unsur W lebih reaktif daripada unsur Y. Terangkan pernyataan di atas. Saiz atom W lebih kecil daripada Y. Okey. Daya tarikan antara nukleus dan elektron valence dalam atom W lebih kuat. Okey. Atom W lebih mudah menerima elektron. Okey, cikgu tulis dulu boleh? Okey, so tadi the first point kamu kata saiz atom W lebih besar ke kecil tadi? Lebih kecil. Okey, saiz atom W lebih kecil daripada Y. Kemudian kamu kaitkan dengan cikgu dengar tadi daya tarikan apa? Nukleus Antara nukleus. Antara nukleus dengan
electron valence. Very good. Dia kaitkan daya tarikan nukleus dengan elektron valence untuk atom Y. Atom W lah kan? Okey, atom W lebih Kuat. kuat. Okey, kita tambah sikit dekat sini berbanding Y. Cikgu jauhkan sikit. Okey, berbanding Y. So, point yang ketiga. Atom W lebih mudah menerima elektron. Atom W lebih mudah menerima elektron. Okay? Okay, very good. So dekat sini yang tadi cikgu tanda, betul. So bila disebut tentang kereaktifan, kita kena kaitkan dengan size atom. Itu first thing lah yang kita kena buat. So kita tahu size atom sebab kedudukan dia adalah WY kan, kumpulan 17. Semakin ke bawah, size atom semakin bertambah. Jadi kita katakan size atom W ni lebih kecil dan daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence atom W lebih kuat berbanding Y. That's why atom W ni dia lebih mudah menerima elektron. Okay. That's why dia punya kereaktifan W lebih reaktif daripada Y. Kita tahu menuruni kumpulan 17 kereaktifan unsur tu semakin berkurang. Dia tak sama macam unsur kumpulan 1. Okey, seterusnya soalan M yang terakhir untuk soalan 1. Sekejap, cikgu nak write. Okey, ni 3 markah. Okey, soalan M. Okey, boleh teruskan kumpulan 1. Bandingkan takat lebur dan takat didih bagi unsur W dan unsur Y. Terangkan Okey. jawapan anda. Alright, so bandingkan 1 markah, terangkan 3 markah. Sini 4 markah. Takat lebur dan takat didih unsur Y lebih tinggi daripada unsur W. Okey, cikgu tulis dulu jawapan. Takat lebur dan takat didih. Unsur mana yang lebih? Dia W, Y. Okey. Unsur mana yang lebih tinggi? Y. Okey, takat lebur dan takat didih unsur Y lebih tinggi daripada W. Okey, kenapa? Reason dia kenapa? Penerangan? Saiz molekul Y lebih besar daripada W. Okey, saiz molekul Y lebih besar daripada W. Okey, lagi? Daya tarikan antara nukleus unsur Y lebih kuat. Daya tarikan antara asal jadi warna ni. Okey, daya tarikan apa tadi? Antara nukleus unsur Y Okey, antara nukleus bagi unsur Y lebih lebih kuat. kuat. Jadi, last part. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi. Okey, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Okey, cikgu buat short form tapi kamu kalau boleh jangan amalkanlah penulisan secara short form, takut nanti terbawa-bawa sehingga ke exam. Okey, thank you very much untuk kumpulan 1. Berikan tepukan sikit untuk kumpulan 1. Okey, so kita go to soalan yang kedua. Okey, kumpulan kedua. Siapa tadi kumpulan kedua? Saya Alice Razzi. Okey, boleh bentangkan ataupun kamu nak share screen kamu? Kejap. Kalau share screen, sekejap saya cuba Kalau cikgu tak nampak, saya bacakan jawapan je lah. Kejap saya nak kena stop sharing saya punya. Alright, boleh continue?
Nampak tak cikgu? Boleh, tapi kamu kena besarkan sikit. Kamu paste dekat Word kan? Besarkan Word tu. Buat view, kamu klik button view ke atas. Kejap. Cuba dulu. Kamu kena belajar juga share screen ni. Mana Nanti tu? masuk universiti senang nak present kalau Atas, ada. Iman atas tu Iman, yang sebelah format atas tu. Format. Tak atas. Mana? Sebelah lagi. Okay. Tu. Lepas tu? Lepas tu list. Tu, Zoom Zoom tu. Okay. Buatlah 200 ke berapa ratus ke. Okay. Boleh ke 200? Nanti kamu Dia macam gerak-gerakkan. pecah lah cikgu. Pecah ke? Dekat skrin saya pecah. Okay, Iman, hantar gambar tu kat cikgu. Okay. Sekejap. Kat Telegram jangan hantar kat WhatsApp. Nanti WhatsApp tu dia pecah juga gambar. Hantar kat Telegram, cikgu paparkan. Alright. Sekejap cikgu bagi masa. Alright. So cikgu harap semua dah siap untuk soalan-soalan, 3 soalan je pun kan. Boleh siap lah cikgu rasa. Kamu buat dalam setengah jam pun dah boleh siap dah. Soalan-soalan ni sebenarnya senang je kan. Dapat tak cikgu? Okay, dapat. Okay, kejap Bila dua tu gambar yang sama Berbeza. Berbeza. Okay. Okay. Saya akan paparkan. Dia pecah sikit gambar tu. Tapi bolehlah cikgu bacakan. Ataupun Iman boleh bacakan jawapan, cikgu boleh salin dekat paparan cikgu. Dia macam pecah sikit jawapan tersebut. Okay. Okay. Oh, cikgu lupa share screen pula. Okay, boleh nampak tak? Alright, baca soalan dulu. Siapa yang nak present boleh gile-gile. Kat sini orang yang sama boleh gile-gile. Saya mulakan dululah. Alright. Jadual 2 menunjukkan nombor proton dan formula kimia bagi oksida untuk beberapa unsur dalam skala 3 dalam jadual berkala unsur. 2A. Apakah maksud skala? Jawapan yang kami bincang tadi, baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Okey, baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Okey, betul, bagus. Seterusnya soalan B. Unsur magnesium, aluminium, fosforus, sulfur dan argon terletak dalam skala yang sama. Beri satu sebab. Jawapan yang kita bincang tadi, kerana mempunyai bilangan petala yang sama. Okey, mempunyai bilangan petala yang sama. Cikgu tambah sikit, cikgu tambah baik sikit, mempunyai 3 petala. Ataupun bilangan petala yang sama pun boleh. Bilangan petala yang sama. Petala yang berisi elektron. Cikgu tambah sikit petala tu mesti kita tulis yang berisi elektron.
Yang sama. Okey. Betul, bagus. Soalan C. Tulis susunan elektron bagi atom sulfur 2.8.6. Okey, 2.8.6. Ya, ada penambahan? Tak ada. Okey, next. Nyatakan kumpulan bagi sulfur dalam jadual berkala unsur, beri satu alasan. 16 kerana elektron valence bagi unsur itu adalah 6. Okay, very good. So kat situ kita jawab soalan yang pertama, nyatakan kumpulan 16. Okay, kenapa? Mempunyai apa tadi? Elektron valence 6. Okay, mempunyai elektron valence 6. Alright, very good. Seterusnya, soalan D. D1 sulfur. Baca soalan. Apabila merentasi kala 3, sifat oksida berubah daripada oksida base kepada oksida amphoteric dan kemudian kepada oksida asid. Pilih satu contoh. Oksida asid, sulfur. Okay, oksida asid adalah sulfur. Oksida amphoteric, aluminium. Oksida base, magnesium. Magnesium. Ada jawapan lain tak? Okay, kita boleh tulis unsur sahaja atau kita kena tulis nama oksida logam dia, kelas? Ada tak sesiapa nak betulkan di sini? Okay, cikgu betulkan sedikit untuk soalan 2D. So dekat sini sebab dia minta oksida asid. Okay, dia minta oksida asid. Jadi kita kena nyatakan sulfur dioksida. Okay, sulfur dioksida iaitu SO2. Ataupun kamu nak eja sulfur dioksida pun boleh. Alright. Okay, and then aluminium oksida. Mesti sebut aluminium oksida. Kita kena letak oksida dia tu. Dan sama juga untuk magnesium. Kamu kena sebut magnesium oksida. Boleh sebab dekat sini dia minta oksida amphoteric. Dia tak minta unsur. Okay. Ada soalan nak tanya untuk bahagian ni? Mandi dulu. Okay, soalan E. Mengapakah argon tidak membentuk sebatan oksida? Kenapa? Kerana argon sudah mencapai susunan elektron oktet iaitu 288. Yes, very good. Okay, kerana argon telah mencapai susunan elektron oktet. Okay, iaitu 288. Very good answer. Betul. Okay, next. Soalan F. Saiz atom magnesium adalah lebih besar berbanding sulfur. Terangkan mengapa. Saya cuba tak sure ni. Alright. Okay, tak apa. Cuba dulu. Saiz atom sulfur lebih kecil berbanding magnesium kerana semakin merentasi kala. Saiz apa? Saiz atom? Saiz atom sulfur lebih kecil berbanding magnesium kerana semakin merentasi kala dari kiri ke kanan, saiz semakin berkurang. Apabila proton bertambah, maka elektron juga bertambah. Lepas tu, poin yang kedua saya, daya tarikan nukleus menjadi lebih kuat menyebabkan saiz atom menjadi lebih kecil. Okey, kejap. Cikgu tak dapat nak dengar dengan jelas jawapan Iman tadi. Cikgu screenshot ambil yang jawapan Iman tadi. Okey. Sekejap.
Okay, ni jawapan Iman tadi. So Iman katakan, boleh nampak tak? Cikgu harap boleh nampak. Okay, first dia terangkan tentang, mana hilang dah? Dah hilang mana dah tadi? Ni dia. Okay. Okay, dia kata saiz atom sulfur lebih kecil berbanding magnesium. Okay, so point yang ini, saiz atom sulfur lebih kecil berbanding magnesium, tak ada markah sebab itu dia pengulangan daripada soalan. Okay, kerana semakin merentasi kala dari kiri ke kanan, saiz atom semakin berkurang. Okay, kenapa saiz atom semakin berkurang? Kerana, dekat sini yang ada dalam markah, kerana bilangan, okay, sini kita tambah sikit, bilangan proton. Okay, bilangan proton bertambah. Okay, maka elektron juga bertambah. Okay, ini betul. Okay, sebab sulfur ni dia mempunyai bilangan proton yang lebih banyak berbanding bilangan proton untuk atom magnesium. Okey, jadi daya tarikan nukleus menjadi lebih kuat. Daya tarikan nukleus menjadi lebih kuat sepatutnya kalau saiz bertambah, daya tarikan menjadi lemah ke menjadi semakin kuat? Daya tarikan okey, daya tarikan antara nukleus dengan apa ni? Electrovalence. Dengan elektron valence. Okey, semakin kuat. Pertambahan cikgu. Okey, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin kuat. Okey, semakin kuat. Semakin bertambah atau semakin kuat boleh. Okey, disebabkan itulah saiz dia semakin berkurang. Betul lah ni jawapan dia. Okey, alright, boleh tak? Boleh. Okey, good. Okey, seterusnya dah habis soalan nombor 3, nombor 2. Dah. Okey, dah. So, mana dah hilang dah cikgu punya tadi tu? Okey, sini. Kena kecilkan baru dia nampak. Perlu ke saya tulis dekat sini? Tak perlu kan? Okey, soalan nombor 3. Okey. So, kita minta ahli kumpulan 3 tadi. Okey, ahli kumpulan 3 boleh teruskan? Ada sesiapa yang nak teruskan? Saya present ni. Ya? Saya present. Okey, boleh. Okey, cikgu stop present yang ini Alright.
Test. Nampak ke kau? Masih belum nampak skrinnya. Tak ada. Tak apa, take your time. Nampak ke? Okay, good. Boleh nampak? Danish boleh besarkan sikit tak? Boleh. Okay, good. Kira saya baca tau. Okay, boleh mula. 3A, jadual 3 menunjukkan 3 unsur X, Y dan Z dan susunan elektron bagi atom. Berdasarkan jadual 3, bandingkan kereaktifan unsur X dan Y. Terangkan jawapan anda. Jawapan kita orang, unsur Y lebih reaktif berbanding unsur X. Bilangan petala unsur Y lebih banyak berbanding bilangan petala X. Yang ketiga, saiz atom unsur Y lebih besar berbanding unsur X. Daya tarikan antara nukleus dan elektron unsur Y lebih lemah berbanding unsur X. Semakin senang unsur Y untuk menderma elektron berbanding unsur X dan hal ini menyebabkan unsur Y lebih reaktif berbanding unsur X. Okay, very good. Dekat sini dia nyatakan unsur mula-mula dia suruh bandingkan kereaktifan unsur X dan Y kan. So first point dekat situ dia dah mention Y lebih reaktif daripada X, betul. Kenapa Y lebih reaktif? So first dia kaitkan dengan bilangan petala. Dekat situ dah lebih dari 5 markah dah dia dapat. It's a very good. So dia kaitkan dengan bilangan petala unsur Y lebih banyak berbanding bilangan petala X. Jadi saiz atom unsur Y lebih besar berbanding unsur X. So bila saiz bertambah, daya tarikan antara nukleus dan elektron pun bertambah bagi unsur Y. Bertambah pula. Lemah sebabnya makin besar saiz dia kan. Semakin jauh kan elektron valence. Kena mention dekat situ daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence. Dekat situ valence. Okay. And then semakin senang unsur Y untuk menderma elektron berbanding unsur X. Very good. Dapat 5 markah lengkap. So seterusnya. Saya baca soalan dulu cikgu. Boleh. Cadangkan nama unsur Z dengan menggunakan simbol unsur yang dicadangkan. Tulis persamaan kimia untuk tindak balas dengan oksigen. Okay. Cadangan nama bagi unsur Z ialah kalium. Alright, very good. Tindak Betul. balas 4Z tambah O2 membentuk 2Z. 4ZO. Okay. Yang first tu betul. Sebab situ 3 markah kan. Okay, yang cadangkan nama unsur Z tu kalium betul. Tapi kalau kita tengok sambungan soalan, dia kata dengan menggunakan simbol unsur yang dicadangkan. So, kamu kena guna simbol unsur Z. Simbol unsur yang cadang tadi adalah kalium. So, kalium simbol dia adalah K kan. So, dekat situ kena guna K lah. Okay, 4K. Alright. So, disebabkan kamu guna komputer dekat situ, cikgu rasa boleh kot O tu nak jadikan dia sebagai kecil sikit. Boleh tak subscribekan dia? Okay, dia betulkan sikit. Very good. Cikgu lupa lah. Dua-dua kelas ni budak SK kan? Takkanlah terror buat-buat komputer ni. Okay, kita tunggu Danish betulkan. Ni word macam mana jadikan word tu background dia hitam boleh cikgu pun tak pandai. Macam nak warna putih ke? Mungkin cuba buat warna merah ke?
Boleh tak? Hmm. Tak apa, relax. Kita banyak masa hari ni. Betul. 2K besar. 2 tu boleh boleh superscript Superscript tu apa benda? Entah nama dia. Tu ambil dekat XY tu. K2O. XY pula dah. X kecil bawah tu. Situ. Kita biasakan tulis dengan betul. Yang tu betul dah. Yang tepi K tu. Tepi K tu. Tak apa. Mula-mula memang rasa macam nervous sikit, kekok sikit. Lama-lama terror lah korang ni. Okay. So lagi satu O tu pun betulkan. Betulkan. Okay. Okay. So baru dapat 2 markah dekat situ Okay. So kalau kita tengok 2 markah untuk persamaan kimia tersebut, kita 2 markah untuk persamaan kimia tu kita kena tulis bahan dengan hasil dia sama, kemudian kita kena seimbangkan. Alright? Okay. So soalan seterusnya, soalan B. Nyatakan bagaimana unsur kumpulan 1 disimpan dalam makmal berdasarkan satu sebab. Okay. Disimpan di dalam minyak parafin. Okay, disimpan dalam minyak parafin. Sebabnya? Kerana Kenapa kita kena simpan unsur kumpulan 1 dalam minyak parafin? Sebab dia reaktif dengan oksigen kan cikgu. Yes, okay. Kita katakan kerana unsur kumpulan 1 ni sangat reaktif dengan oksigen, betul lah tu. Sebab kalau kita tak simpan dia dalam bekas minyak parafin, so dia boleh terdedah dengan oksigen dekat udara kan. Bila kita buka je bekas tu dia akan terdedah dengan oksigen yang mengandungi, oksigen yang dalam udara, that's why dia boleh meletup lah. Okay, sangat reaktif dengan oksigen. Very good. Tambah sikit dekat depan tu unsur kumpulan 1. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok, so dekat situ dia dah boleh dapat 2 markah 2 markah yang lengkap. So kalau kita lihat soalan C. Okay, someone baca dulu soalan C. Unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali. Okay. So itu satu pernyataan kan? So apa soalan nak? Menggunakan contoh unsur kumpulan 1, huraikan eksperimen untuk membuktikan pernyataan di atas. Okay, very good. So eksperimen yang kamu nak huraikan tu mesti mengandungi apa? Yang pertama mesti ada radas dan bahan, radas dan bahan, prosedur eksperimen, pemerhatian dan persamaan kimia. Okay, very good. Kalau boleh kamu menjawab depends on apa kriteria yang soalan nak. Okay, boleh terangkan apa bahan dan radas yang diperlukan. Cikgu nampak dekat jawapan ni ada prosedur. Okay, prosedur dengan pemerhatian. Okay, prosedur dengan pemerhatian. Tak ada bahan dan radas. So boleh nyatakan bahan dan radas yang diperlukan. Bahan dia air suling, kertas limus merah, kertas turas, unsur kumpulan 1. Okay, contoh unsur kumpulan 1 yang kamu nak gunakan adalah?
Lithium. Okey, lithium. So lithium, kertas litmus merah, kertas turas, air. Lepas tu radasa pisau kecil, Okey, pisau kecil, besin, besin. Lagi satu. Kita nak pegang guna apa tu? forceps. Forceps. So kita boleh sekalikan sahaja bahan dan radas tu dalam satu bahagian. So seeloknya, kamu dah buat macam ni, cikgu tak kata salah tau. Tapi seeloknya kamu buat dalam bentuk jadual. Supaya kamu nampak boleh asingkan. Pemeriksa nak tanda pun lagi mudah lah kan. Dia nampak terus bahan dan radas pun ada. So dapat satu markah. Bahan dan radas tu satu markah je. Ataupun paling banyak pun 2 markah. Okey, kemudian prosedur eksperimen. Okey, boleh bacakan prosedur eksperimen daripada skrin. Siapa boleh baca? Cikgu, kena tukar kepada nama dia ke tak apa pakai je unsur X? Kalau tadi kamu dah sebut lithium, so kita terus guna lithium. Lithium dipotong dengan menggunakan pisau kecil. Minyak pada permukaan lithium disingkirkan menggunakan kertas turas. Okey, betul. Lithium diletakkan perlahan di dalam besin yang dipenuhi air menggunakan forceps. Betul. Lithium akan bergerak dengan perlahan di permukaan air dengan menghasilkan bunyi hiss. Betul. Satu larutan berwarna yang menukarkan kertas litmus merah menjadi biru terbentuk. Okey. So kita nak cakap apa? Masuk dekat situ satu larutan tu, ni bayangkan kita buat eksperimen, prosedur. So itu pemerhatian yang kamu ayat yang second last tu, satu larutan berwarna yang menukarkan kertas litmus merah kepada bentuk tu menjadi warna biru tu pemerhatian. Okey. So kamu kena nyatakan prosedur yang selepas 1, 2, 3, 4 prosedur yang keempat, yang kelima tu kamu kena nyatakan masukkan kertas litmus merah ke dalam larutan. Okey. Kalau nak type, cikgu boleh tunggu. Cikgu rasa atas tu kot Danish. Sebelum satu larutan berwarna yang tu. Okey. Sebelum tu. Yes. Alright, good. Okey. Masukkan kertas litmus merah. Bagus dia asingkan warna, menunjukkan tu pembetulan. Very good. Litmus merah ke dalam larutan. Okey, so pemerhatian kamu akan dapati kertas litmus merah menjadi biru. Okey, kertas litmus merah menjadi biru itu menunjukkan ataupun membuktikan bahawa larutan yang terhasil itu bersifat alkali. So dia menjawablah pemerhatian kita tadi tu. Okey, dia menjawab pemerhatian tadi. Unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan air membentuk larutan beralkali. Alright? Kat situ ada 2 pemerhatian. So tambah sikit lagi dekat bahagian pemerhatian tu. Okey. Yang pertama, satu larutan berwarna yang menukarkan kertas litmus merah menjadi biru. Okey, yang kedua, larutan yang terhasil bersifat alkali. So dekat bahagian pemerhatian tu ada 2 markah. Okay, larutan yang terhasil bersifat alkali. Kenapa kita tahu dia bersifat alkali? Sebab dia boleh menukarkan kertas litmus merah menjadi warna biru. Okay, very good. And then persamaan kimia. Ingat persamaan kimia ni mesti 2 markah lah. Satu bahan dan hasil betul. Lagi satu persamaan itu balance. So kita tengok dekat sini. Boleh betulkan tak X tu menjadi lithium? Tak apa, guna warna putih pun boleh. Danish, no worry. Mana yang memudahkan kamu? Cuma saya nak yang dua-dua tu kecilkan. Yang H2O tu kecilkan. Kita guna kaedah yang betul lah. Kamu pun dah pandai kan? Okay, very good.
Okey. Dah balance ke? Belum. Belum. Dekat mana yang belum? Okay, very good. Dah balance. So dah dapat 2 markah. Okay, tahniah sangat-sangat untuk kumpulan 3 sebab berjaya menjawab dan present dengan baik. Okay, ada tak sesiapa yang nak tanya soalan untuk bahagian untuk bab 4 ni, jadual berkala unsur. Kalau ada yang nak tanya soalan boleh tanya ataupun ada yang nak kurang jelas dekat bahagian soalan yang kita bincang ni pun boleh tanya. Ada tak? Kamu ada kelas lain lagi ke hari ni? Tak ada. Tak ada. Cikgu lain tak ada buat kelas. Biasa berebut-rebut ni cikgu-cikgu ni musim-musim cuti sekolah. Mungkin ada tapi tak inform lagi. Adalah tu, cikgu belum ambil tarikh. Tapi untuk 5 Delta, cikgu akan buat satu kelas dengan kamu besok pukul 10 untuk cikgu ganti kelas minggu lepas yang hari Isnin. 5 Beta pun cikgu akan buat satu kelas esok juga tapi cikgu tak nak sekalikan sebab itu adalah kelas, bukan kelas tambahan, itu kelas yang saya kena ganti waktu PDPR. Jadi Delta cikgu buat pagi boleh? Boleh. Boleh. Okey, Beta cikgu buat petang boleh? Ke kamu nak join sekali je? Cuba tulis pendapat dekat ruangan komen. Ada kelas apa-apa tak esok? Cikgu nak habiskan haba pembakaran. Saya nak habiskan haba pembakaran sebab mana-mana pun boleh. Okey, so kalau Danish kata mana-mana boleh, kita buat petang pukul 3. Untuk Beta kita buat 3 sampai 4. Delta 10 hingga 11. Lebih kurang time macam ni lah. So kalau kelas Beta yang rasa-rasa tak dapat nak join petang, boleh join pagi bersama dengan kelas Delta. Kalau Delta yang tak dapat nak join pagi, boleh join petang. Cikgu tak kisah. Okey, kehadiran cikgu akan ambil dua-dua. So, kemungkinan kita akan adakan bengkel teknik menjawab tapi bukan cikgu lah yang bagi. Kita minta guru cemerlang kimia, pihak sekolah yang akan buat. Jadi, so cikgu memang target nak habiskan silibus ni awal sebab bengkel teknik menjawab tu adalah pada bulan 10. Awal bulan 10. So, cikgu memang nak habiskan awal tajuk silibus kita so that kita boleh buat ulang kaji berfokus lepas ni. Okey, kalau tak ada soalan yang nak bertanya, setakat ini sahaja kelas kita. Kita jumpa lagi pada esok hari semua. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sama-sama. Kejap, saya belum cancel record. Kejap Okay. Tak apa, nanti cikgu boleh edit kan. Saya